Pertama sekali saya mengucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang bersama dalam rombongan jelajah FT Roadpedia Zon Sarawak yang bermula 2 hari yang lalu. Bermula daripada Kuching, kita stop di Sibu semalam, kemudian Sibu ke Bintulu stop semalam, dan hari ini kita Alhamdulillah sampai ke Miri. Dan juga pada rakan-rakan media yang base-nya di Miri yang membuat coverage pada hari ini. So, terima kasih banyak-banyak. Sebagai rumusan pada jelajah ini, untuk manfaat for the benefit of the media from Miri who was not with us throughout the roadshow, jalan tanggungjawab Kementerian Kerja Raya ialah untuk membina dan menyelenggara jalan persekutuan. Jalan persekutuan dipanggil dalam istilahnya FT, Federal Trunk Road. That's why it's FT Roadpedia. Dan dalam kita membina jalan baru, kita juga menyelenggara jalan. The whole program hari ini ialah pertama kita nak memantau dan melihat sendiri perkembangan pembinaan PEN Borneo Sarawak, dan pada masa sama melihat tahap penyelenggaraan jalan-jalan yang dah siap. So sekarang ini PEN Borneo comprises of 2 portion. Satu yang dalam pembinaan. Yang dalam pembinaan sekarang adalah menggunakan the latest specification ataupun standard yang baru yang kita bangunkan. Manakala the second portion ataupun PEN Borneo ialah apa yang istilahnya internally dalam Kementerian Kerja Raya dan JKR Sarawak kita panggil the red line. The red line ialah semua jalan-jalan lama dulu yang telah siap dual carriageway, 4 lorong, tapi menggunakan standard yang lama yang dibangunkan lama dulu. So that will be 2 portion of PEN Borneo. Bila round pertama saya jadi menteri dulu, yang perancangan kita ialah membina baru jalan PEN Borneo daripada Teluk Melano sehingga ke Miri sepanjang 786 km. At the same time, kita juga dah mendapat kelulusan secara prinsip untuk membina fasa 2. Fasa 2 ialah daripada Miri hingga ke Kuala Baram 5 km sebelum masuk ke Brunei. That is up to the CIQ. Kemudian sambung Limbang dan Lawas. That is fasa kedua. Kemudian kita juga dah di peringkat Kementerian Kerja Raya dah ready untuk tender out untuk the red line, iaitu jalan yang lama supaya di-upgrade sama dengan standard PEN Borneo yang sedang kita bina sekarang. Alright. But unfortunately bila perubahan kerajaan, Pakatan Harapan telah pun membatalkan fasa kedua dan juga the red line. Okay. Dan sekarang ini apa yang kita lakukan di peringkat Kementerian Kerja Raya, kita dah bawa balik. Di peringkat Kementerian Kerja Raya kita dah dapat kelulusan secara prinsip untuk menyambung fasa kedua PEN Borneo, dan termasuk jugalah Sabah Sarawak Link Road. Sabah Sarawak Link Road become critical due to pandemic COVID. When Brunei closed the border, Limbang and Lawas, rakyat kita lah dari Limbang Lawas tidak dapat turun ke Miri atau turun ke mainland untuk urusan perubatan, pembelajaran dan urusan rasmi kerja. So that's why Alhamdulillah dah dapat kelulusan secara prinsip dan kabinet. For now kita panggil ianya sebagai Trans Borneo. Satu yang bypass Brunei dengan 3 packages. One of the packages sekarang ini sudah pun dalam pelaksanaan, which is Lawas to Long Lopeng. The remaining is now with MOF to finalize the procurement method. Okay. Same goes with Limbang dengan Lawas phase 2 PEN Borneo, which will be eventually kita akan panggil sebagai Trans Borneo lah, which is cutting across Kalimantan, Brunei, dan masuk ke Sabah. So that is as far as the overall plan is concerned, just to give you a bit of background. So on the Roadpedia,
bila kita memantau perjalanan sepanjang daripada Kuching sehingga ke Sri Aman, overall actually is about almost 85% overall. Sebahagian besar juga dah siap, khususnya kalau kita melihat ada beberapa interchange, persimpangan bertingkat yang dah dibuka, termasuklah di Sirian ada 2 interchange, di Kuching boleh kata yang dah dibuka at least 1 lorong, hanya satu interchange lagi belum dibuka, the rest sudah pun dibuka, at least 1 lorong, and hopefully by July, end of July, will be able to buka selebihnya. Di Sri Aman, the critical one will be di apa yang perlu pemantauan rapi oleh JKR Negeri Sarawak bersama dengan PMC and KKR ialah di Bukit Bangunan, which is Sri Aman section. Itu sedikit mencabar disebabkan persoalan design dulu. Bila di lapangan dengan keadaan tanah tidak sesuai dengan design dulu, so they have to relook at the design and new method untuk memastikan bahawa tidak berlaku keruntuhan. Kali pertama dibuat dulu berlaku keruntuhan tanah dan sebagainya. That was as far as section di sebelah Kuching up to Sibu is concerned. That is the critical one. The rest I think is quite straightforward. I think boleh jadi kita kata we are confident most of the packages will be completed by end of this year, except di Bukit Bangunan dan juga some portion di Sarike yang ada sikit mencabar. So that will be the area that we need to really focus to make sure we'll be able to complete it by end of December this year, or maybe some a bit will be completed by April next year. Kemudian from Sibu to Bintulu, dia ada beberapa section ataupun segmen yang mencabar ialah sebelah apa dipanggil, kita ada lupa nama the Selangor apa Balingian, that one is mencabar sikit, the Balingian section. So hopefully also the target is still to complete it latest by April next year. But walaupun some areas, majority will be able to be completed by end of this year. Daripada Bintulu ke Miri, ni ada beberapa section. Satu ialah di sebelah dari Bintulu, tak tahu dah lepas tak? Bakun, dia dah ada yang siap, kick off project yang dah dibuka sepenuhnya. Persimpangan Nyabau ke Bakun, that one is fully completed. Daripada situ kita masuk ke apa nama? Tak Miri side Suai dan Suai Niak. Kemudian we have the biggest challenge now is di Lambe, section kat Lambe. So Lambe, kalau ikut commitment contractors, they will be able to complete it by April next year. But from my own observation, we need more works and concentration dekat Lambe. Pertama sekali ialah to make sure that contractors akan menyiapkan kerja-kerja sementara. Jalan sementara sekarang ni gravel, tidak ditahsil. So kita dah remind tadi to make sure that they will tahsilkan jalan walaupun jalan sementara, at least less inconvenient to the road user. Yang kedua, untuk tambahkan jentera dan juga manpower, which is a challenge now. Even sekarang ni overall Pen Borneo hanya dapat cover about 70% of the workforce because of the foreign labour from Indonesia in particular. Ramai yang belum masuk balik, walaupun in principle sudah diluluskan di peringkat kerajaan pusat, tapi yang belum, ramai yang belum dapat masuk balik. So we are not sure what are the issues. So this one we need to trace out dengan kerajaan Indonesia. So that's overall. Of course, kelemahan yang perlu ditingkatkan ialah dalam pengurusan trafik. The traffic management program
clear signages mesti diletakkan untuk memberi amaran dan juga panduan kepada pengguna jalan raya, supaya kita dapat mengelakkan berlakunya kemalangan dengan adanya signages yang jelas, yang dapat dilihat pada waktu malam, sama ada dengan adanya reflectors dan sebagainya yang perlu ditambah baik. Yang ketiga ialah all the other SOP lah, termasuk the barriers, road barriers yang perlu dipertingkatkan supaya tidak ada akan berlaku orang yang terlajak dan masuk ke gaung in particular. So these are the areas that I think yang perlu dipertingkatkan. Sebab itu dalam jelajah kita ini, kita membawa the top management of Kementerian Kerja Raya. In fact, our KSU was with us until Bintulu. Have to go back to KL and to Kedah last night. We have Ketua Pengarah JKR Malaysia, Dato' Engineer Zulkifli, Muhammad Zulkifli. We have also Ketua Eksekutif CIDB, Engineer Dato' Asri. Then we have Ketua Pengarah Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Walaupun kita tak ada lembaga lebuh raya di Sarawak, but we need the experience of Datuk Suhaimi yang menguruskan lebih kurang 30 lebih highway di Semenanjung. How they manage the highways with as a regulator, macam mana dia manage and bagaimana dia pastikan pematuhan dari segi penyelenggaraan supaya the highway will be maintained at certain standard. Bak kata Datuk Nenan, kalau kita pergi daripada di Semenanjung tu, jalan daripada utara ke selatan, lincin aja jalan. Jalan kat Sarawak, Kuching ke Miri, patah pinggang. So because of the regulator punya experience how they manage the highway. So that's why if you want to ask, you can ask them pengalaman melalui daripada Kuching sampai Miri, what are their observation as far as the implementation of Pen Borneo is concerned. What are the thing, belajar daripada JKR Sarawak, how they manage it with all the PMC, apa yang mereka boleh belajar dan apa mereka boleh kongsi dalam pengurusan projek, apa yang boleh dipertingkatkan, diperbaiki dan apa yang perlu diberi perhatian dalam kita memastikan Pen Borneo bukan saja dapat disiapkan, most importantly ianya akan menjadi highway yang dapat serve our people dari segi seamless driving, jalan yang selesa, selamat untuk digunakan oleh semua orang. The other criteria of Pen Borneo berbeza dengan banyak highway ialah kita ada P-turns. P-turns ada 225 P-turns sepanjang Pen Borneo Highway. Normally kita lalu, kebanyakan kita akan berjumpa dengan U-turn. U-turn means kita di simpang itu kita akan pusing terus. Wahal P-turn, dia akan ada jalan satu lagi, jalan susur, yang mana kita akan lintas jalan. You have to cross the road, only then you go to another road untuk berpusing ke dalam. Why we're doing that? If you notice U-turn, kalau you do U-turn, this is highway. Highway makna you will be on the right side of the road, which is lorong laju. So which lorong laju, bila you buat U-turn, you akan slow. Dan lorong laju, which means you'll be exposed to danger. Kalau ada orang si betul timing, that's where the accidents happen. So that's why semalam kita took the opportunity to show to the media bagaimana nak menggunakan cara betul P-turns. And we notice along the road juga tadi P-turns, ada orang dah buat gerai, duduk untuk buat gerai dekat P-turns. Mahal P-turn is not supposed to have, bukan rest area. Ianya supposed to be untuk memudahkan orang membuat P-turns, lalu balik untuk pusing balik ke destinasi mereka. Kita ada laybys, kita ada 3 rest area, rest and service area. And ada berapa laybys? 5 laybys. Laybys ini ialah tempat persinggahan, di mana kalau kita nak mengantuk, perlu melegakan kita sendiri, nak pergi ke tandas dan sebagainya, we have 5 laybys from Miri sampai ke Kuching. So there will be 5 laybys. Alright? Ada persoalan? With me, I think tak perlu di-introduce lagi lah. You know all the wakil-wakil rakyat kita.
Except yang saya katakan tadi, Datuk Engineer Zul is Ketua Pengarah JKR Malaysia, Datuk Asri dan Datuk Suhaimi, mungkin you are not familiar with them. Alright, any questions? Saya rasa sekali tempat yang kritikal macam Lambe yang tersebut tadi, ada tak jaminan daripada kontraktor untuk menambah kerja apa semua jentera atau semua? Kalau ikut perbincangan kita di persimpangan airport tadi, persimpangan airport akan dapat disiapkan by this month lah. In fact, handing over expected by July. Tapi persimpangan itu akan dibuka dalam seminggu dua tu lah. Ya, perancangannya. So with that, so they have extra workers and machineries yang akan dipindahkan ke tempat-tempat yang kritikal di Lambe khususnya. Dan apa yang kita minta mereka laksanakan di Lambe sekarang ini ialah sekurang-kurangnya tarkan semua jalan-jalan sementara. Yang gravel sekarang ini mesti ditarkan. Sebab kita tadi merasai bagaimana kita dalam bas melambung walaupun duduk dalam bas dan sebagainya. So that will be the priority that the must do. Kedua ialah melihat kerja-kerja yang orang kata kerja-kerja besar lah yang perlu diselesaikan, termasuklah all the other interchanges, jambatan, culverts, viaduct and so on. Of course, kita not putting blame on them. We need to target kita di peringkat Kementerian Kerja Raya, JKR Sarawak and all the team is to make sure how we can facilitate and assist the contractors untuk memastikan projek ini dapat disiapkan dan tempoh yang kita tetapkan. The other challenges is to deal with laku. This is where I need the local leaders lah. Laku is looking at ada dua main pipeline. Yang perlu laku is looking at one, at least they setuju untuk di-strengthenkan melalui structural apa sajalah. But the other one, they want it to be relocated. And relocation will take about 24 months. So that segment will be affected, will be about 4 km. Kalau kita nak pindah, ini sudah pasti menjejaskan pelaksanaan Pen Borneo. Yang recommendation kita ialah menggunakan structural apalah to strengthen, to protect it through structural apa punya method lah. Sama ada apa nanti kita buat apa so that the entire pipeline will be protected. So if that can be trashed out, then we can settle and resolve that particular issues lah, so that we can do and focus apa. Kalau tak, it will delay that portion. At least 4 kilometers will be affected. Alright? Secara overall, just malam tersebut dalam apa progres ni dalam 85, 84, 85. Adakah termasuk semua sekali yang kita lalui sepanjang 3 hari ni? Termasuk? Termasuk sekali ya? It covers termasuk sampai daripada Kuching sampai ke Miri. 85. Hampir 85%, 83% lah. Tapi round up senang 85. Datuk Sri, daripada 11 WPC ni kan, dan kita tahu ada kita angkatan ada yang siap mungkin hujung tahun ini dan bawa ke April depan. Berapa yang bawa ke April depan tu, berapa yang mungkin dijangka siap tahun ini daripada 11 tu? Yang saya katakan tadi April tahun depan, satu mungkin yang di Siaman, Bukit Bangunan. Yang kedua tadi Lambe. Sebahagiannya lagi di Sarike. Ada 3. These are all the critical one lah. Ada 5 semua. The detail we give you lah. Okay. Ada lagi? Mungkin ni ada sikit soalan personal mengenai program ni lah. Kita tahu projek Pemborneo ni diusulkan oleh arwah Tok Nan. Jadi mungkin sebagai sahabat pemimpin yang mengusahakan projek Deborah Pemborneo untuk perasaan Datuk Sri dah 3 hari kita jalan kasi. Akhirnya impian kita capai untuk rakyat Sarawak. Ya, ni usaha sama sebenarnya di peringkat persekutuan dan negeri. Kalau kita recall, this project was initiated and mooted waktu Datuk Sri Najib sebagai Perdana Menteri, dimasukkan dalam manifesto Barisan Nasional dan disokong oleh the late arwah Tok Nan. So this is a joint project between federal and state. Without the support of the state government, it will not be materialized. Sebabnya
if you recall, bila kick off project dulu di persimpangan Nyabau, Bakun, so that was the launching of Pen Borneo. So dalam ucapan dulu, if you recall clearly, Datuk Nan Mada, Nyamau sama macam Semenanjung. Semenanjung ada highway Lebuh Raya Utara Selatan, Sarawak mesti ada highway juga. So that kita akan dapat at least at par dengan negeri-negeri lain. Yang kedua, Nyamada simak ada tol. Mau tambah OL jadi tolol. Jadi kami dua, Datuk Najib nangga kami nangga Datuk Najib. So but the message walaupun nak but serious. Cadangan pertama, Pen Borneo Sarawak ini dulu ada dua komponen. Satu akan dibiayai melalui pembangunan, dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Sebahagian portionnya akan dibayar melalui swasta, di mana akan ditolkan melalui tol lah. Sebab ya Datuk Nan mengucapkan bahawa semak tol dan disambut oleh Datuk Seri Najib, okeynya bersetuju, akan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan dan dibantu oleh Kerajaan Negeri dari segi facilitation. Alhamdulillah dengan 80 hampir 85%, hopefully next year ianya akan menjadi reality. Bila saya berjumpa ramai orang termasuk persinggahan, semua mengatakan bahawa mereka happy. Dalam kita pun perjalanan kita ada majlis makan malam di mana kita jemput pemimpin setempat. Di situ kita berinteraksi dengan mereka untuk mendapat feedback. Banyak pandangan yang mereka kemukakan, but majority boleh katakan semua mengatakan mereka berpuas hati dengan siapnya Pen Borneo ini. Nanti mereka dah sendiri sebenarnya dapat melihat dan merasai dah bahawa Pen Borneo ini membawa banyak kebaikan pada mereka dari segi kualiti jalan berbanding dengan keadaan yang dulu. Okay. Pen Borneo ni almost complete. SSLR macam mana? Tunggulah, selesaikan Pen Borneo dulu. Ada lagi soalan Pen Borneo? Okay. SSLR, as I told you, phase 1 dah start, lawas ke Long Lopeng. 3 remaining phases akan dijangkakan untuk 5 tahun perancangannya dari segi dana yang akan diperuntukkan oleh kerajaan. Ini termasuk sampai ke CIQ Berkelalan. Maknanya at least sampai ke Berkelalan lah. Di sampingnya kita akan dapat terus ke Makin Darat, Limbang, Lawas, terus ke Miri. Dia dah finalize lah jajaran, the state has finalized all the jajaran. 5 tahun. 5 tahun. Ikut perancangan 5 tahun. Daripada kita nerima peruntukan lah. Bukan 5 tahun daripada hari itu lah. Jangan salah faham. Alright. Ada lagi? Last Datuk Seri berkenaan dengan PBB, mesyuarat PBB di No political question today. I'm a work minister. Working only. Cuma dalam bila sampai ke Miri tadi, just to update kita orang lah. Datuk Seri Lee Kim Sin ada menyuarakan pandangan. Ada beberapa tempat lagi di Miri yang menjadi bottleneck di mana berlaku traffic jam. Bila siap Pen Borneo dan sebagainya, ada few lagi masih merupakan persimpangan yang traffic light yang menjadi concentration of traffic. So he's requesting for us to look, cari juga funding sama ada kita boleh temporarily upgrade it melalui smart traffic light system, penambahbaikan some of the jalan. So this one kita akan sit down dengan JKR Sarawak untuk kita melihat sendiri bagaimana keadaan dan bagaimana kita boleh membantu, and of course with the assistance of Datuk Seri Lee Kim Sin dengan all the data supaya kita boleh bid for the next rolling plan di Malaysia, di EPU lah. Alright. Boleh saya tambah sikit? Okay. Okay. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah, Menteri Kerja Raya Malaysia serta rombongan, dan juga bagi pihak Adun di Miri, Yang Berhormat Datuk Sebastian dan Yang Berhormat Adam di YB baru bagi wujud. Lambe Lambe belakang ini Lambe orang keras ini. Betul kan, lembut. Yang Berhormat
saudara Terpanggang daripada Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan saya yang berhormat Datuk Seri Tuan Haji Fadilah, kerana beliau telah membuat 3 kali lawatan kerja ke Miri sejak menjadi Menteri Kerja Raya. 3 kali sekali untuk upacara catana untuk pembinaan Hospital Miri yang masa itu memanglah saya hubung dengan Yang Berhormat Datuk Seri. Saya kata ini projek ni lulus dulu, ditangguh lapar dah. Ini memang perlu diberi utamakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri, dialah yang melaksanakan pembinaan pembesaran Hospital Miri. Terima kasih. Dan juga kali kedua juga lawatan kerja ke Miri ada berhubung dengan pembinaan Pen Borneo ini. Masa itu saya juga dah bagi maklum balas kepada beliau, iaitu kerana sebahagian daripada jalan itu daripada Perumai Jaya ke Simpang lapangan terbang itu, sebahagian kawasan itu adalah kawasan tanah gambut. Jadi masalahnya ialah settlement. Tak rata jalan itu, walaupun jalan baru, tetapi tak lama ia nampak ada tempat ada betul sinking sikit, settlement sikit. Ini perlu diberi perhatian. Masih lagi berlaku, tetapi ini bukan satu masalah yang senang diatasi. Memang satu cabaran, tetapi saya berharaplah akan diberi perhatian, kerana ini akan menjadi satu masalah juga lalu lintas kita. Kadang-kadang itu kerana itu tak rata itu akan boleh menjadikan kemalangan berlaku. Ini perlu diberi perhatian beratlah. Dan satu lagi, kita juga saya juga kementerian saya juga mengkaji juga dari segi bilangan lalu lintas dan jalan tu daripada Permai ke Simpang lapangan terbang, kita perlu menambah 2 lampu isyarat lalu lintas. Suatu tu telah pun dipersetujui. Pasokan kita serap bersama dengan pasokan daripada Kerja Raya Malaysia dan Pen Borneo. Dan satu lagi, kita kementerian saya juga cadangkan satu lagi kita perlu tambah juga di dekat kawasan daripada Simpang itu Pujut dari interchange ke Hospital Miri, iaitu panjangnya 3 km, tetapi tak ada lampu isyarat di tengah-tengah. Di tengah-tengah tu jalan tu kita ada satu kawasan perindustrian untuk perindustrian kecil dan sederhana, dan juga ada juga perumahan, dan juga satu itu Eastwood Valley, iaitu hotel dan juga golf course. Jadi itulah satu tempat yang perlu juga mengadakan lampu isyarat lalu lintas. Ini pun dikemukakan. JKR Sarawak telah pun kajinya, memang belum setuju, dan telah pun disampaikan kepada pasukan Kerja Raya Malaysia dan juga Pen Borneo. Dan ada lagi satu lagi yang saya sudah lama jadi satu isu di Miri, pernah dikemukakan kepada kerajaan yang lepas yang dahulu, iaitu BN dulu. Sebenarnya itu roundabout Pujut 3 itu sudah dilulus tahun 2018, tetapi malangnya apabila tukar kerajaan, maka projek itu telah dibatalkan. Jadi selepas itu, apabila Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Haji Fadilah menjadi Menteri Kerja Raya, saya telah tulis kepada beliau supaya ini diberi keutamaan. Ini kerana memang satu masalah di Miri lah. Setiap hari kita menghadapi kesesakan lalu lintas lagi teruk sekali. Saya diberitahu bahawa JKR Sarawak dengan pasokan daripada Kementerian Kerja Raya Malaysia telah pun setuju, dan kita berharaplah projek ini dapat dilaksanakan dalam tahun inilah, ataupun selewat-lewatnya tahun akan datang. Kalau dapat tahun ini, kita dapat laksanakannya. Dan satu lagi ialah itu Pen Borneo itu dia tak termasuk atau sebahagian jalan itu sambung ke Jambatan ASEAN ke CIQ. Itu tidak dimasukkan dalam Pen Borneo. Itu satu lagi lah. I think there's a missing link. Itu yang dibatalkan dulu lah. Itu satu missing link itu. Itu kita perlulah, itulah lalu lintas ke Brunei itu. Anak-anak sampai itu kita 2 carriageway. Sebelah sana pergi CIQ itu
Itu single carriageway. Itu tak panjang itu, kalau dapat 5 dimasukkan 5 kilometer dia dah masukkan juga dalam ini Pembodio ni, dapat dilaksanakan serentak lah dengan Pembodio lah. Itu sajalah, yang lain cerita lain dekat. Okay. Jadi bagi pihak YB di Miri di sini dan kepada rakyat di Miri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Haji Fadilah serta rombongan yang memang berprihatin dengan projek-projek infrastruktur kita di Sarawak. Dan lawatan beliau hari ini memanglah menunjukkan perhatian berat yang diberilah. Memanglah Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Haji seorang anak Sarawak, memanglah Sarawak diutamakan. Ini memang kerajaan GPS, memang kita utamakan Sarawak. Jadi terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Haji. Terima kasih. Thank you, Dok. As I said tadi lah, apa yang disuarakan, this is part of our Roadpedia lah, untuk mendengar dan menerima maklum balas dan berjumpa dengan pemimpin setempat yang akan kita bawa balik ke KL untuk menilai dan bagaimana kita nak melihat pada keboleh laksanaan in all aspect lah. So nak dengar kot pandangan daripada KPKR ke, Ketua Pengarah JKR Malaysia, dengan apa ni, Datuk Soimi, apa pandangan mereka kalau media nak dengar lah. Nak? Nanti interview sedaknya. Interview sedaknya waktu. Okay, the rest Alright. we can proceed for lunch. Okay, come please. Some of us kena balik by 5 o'clock. Ada yang kena balik. Right? Thank you. You dah tu tiket dah? Boleh interview sedaknya waktu Soimi dengan Datuk Soimi dengan apa ni? Jalan yang ke kaki jam 1 Saya kira 5 5 kilometer.